Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afidaddini bin Ajman, nombor metrik U23499. Saya akan membincangkan tentang refleksi ijtihad, iaitu tugasan yang diberikan pensyarah kepada saya. Pertama-tama terima kasih kepada pensyarah iaitu Profesor Madya Dr. Asma binti Abdul Rahman kerana mengajarkan kepada saya tentang ijtihad. Saya akan membentangkan refleksi ijtihad berdasarkan soalan yang telah diajukan oleh doktor kepada saya. Terdapat 3 soalan yang telah diajukan. Pertama, apakah yang saya faham dari subjek ijtihad ini? Kedua, apakah syarat untuk berijtihad bagi isu-isu semasa berkaitan ekonomi dan kewangan Islam di Malaysia? Ketiga, apakah kerangka berijtihad yang terdapat di Malaysia dalam isu berkaitan ekonomi dan kewangan Islam? Pertama, kita akan pergi kepada soalan pertama, apakah yang saya faham daripada subjek ijtihad? Saya telah rangkumkan kepada beberapa fahaman, kepada beberapa poin. Yang pertama, maksud ijtihad. Maksud ijtihad yang saya faham ialah, pertama-tama, asal perkataan ijtihad berasal daripada perkataan ijtihadah yang bermaksud berikhtiar dengan bersungguh-sungguh ataupun penyelidikan tentang hukum. Dalam konteks umum, ijtihad ialah satu usaha maksimum cendekiawan Islam dalam bidang fiqh atau dikenali sebagai fuqaha dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip usul fiqh untuk menemukan hukum syarak. Secara umumnya dan mudah faham, ijtihad ini adalah satu konsep ataupun proses dalam ijtihad dalam ulama mengeluarkan hukum. Terdapat beberapa kaedah tertentu yang memerlukan setiap orang sama ada mujtahid atau orang awam untuk berijtihad dalam erti kata mencari atau menentukan ketetapan dalam perkara. Jadi, ijtihad ini adalah satu proses untuk mengeluarkan hukum dalam suatu isu ataupun perkara yang berlaku dalam kehidupan manusia. Contoh ijtihad di Malaysia adalah seperti Badan Fatwa yang mana mengeluarkan fatwa berkaitan suatu hukum dalam aktiviti harian ataupun bank seperti mengeluarkan produk fatwa syariah. Seterusnya, perkara utama dalam ijtihad. Saya dapat daripada subjek ijtihad ini adalah saya faham tentang perkara utama dalam ijtihad. Terdapat 4 perkara. Yang pertama ialah mujtahid perlu mencurahkan tenaganya menempuhkan sepenuhnya kekuatan fikiran sehingga ke tahap maksimum. Jadi, wajib kepada seorang mujtahid itu mencurahkan tenaga sepenuhnya serta mentalnya dalam usaha untuk menjayakan suatu proses ijtihad dalam mengeluarkan suatu hukum. Kedua, ijtihad adalah ijtihad oleh ahlinya atau yang mempunyai kepakaran ijtihad saja. Maksud yang di sini ialah seorang untuk ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang berkeahlian saja. Yakni yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman dalam ijtihad. Kerana ia perlukan kepada ilmu yang mendalam dalam hukum syarak. Yang ketiga ialah usaha yang dilakukan untuk bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum syarak yang amali sahaja. Usaha ijtihad ini adalah dilakukan untuk mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan amali sahaja yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat ialah disyaratkan bagi mengetahui hukum-hukum syarak itu hendaklah dengan cara istinbat, iaitu berusaha mendapatkan hukum dari dalil-dalilnya dengan membuat kajian dan penyelidikan ke atasnya. Seterusnya, syarat untuk menjadi mujtahid. Terdapat 6 perkara yang menjadi syarat untuk seorang untuk menjadi mujtahid. Yang pertama ialah memahami Al-Quran dan Sunnah. Penting bagi seorang mujtahid untuk memahami Al-Quran dan Al-Sunnah kerana kedua-dua sumber ini adalah sumber utama dalam proses ijtihad. Yang kedua ialah mengetahui ijma' orang terdahulu. Proses ijtihad adalah untuk mengeluarkan hukum-hukum tentang isu-isu yang berkaitan pada zaman kini. Jadi, para mujtahid perlu merujuk pada ijma' terdahulu untuk menilai dan membuat fatwa baru tentang hukum-hukum pada masa kini. Yang ketiga ialah menguasai bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab yang bagus untuk seorang mujtahid kerana dia memudahkan dalam proses ijtihad kerana
dalil-dalil yang digunakan adalah dari Al-Quran dan Sunnah yang terdiri daripada bahasa Arab. Seterusnya yang keempat ialah berakal dan memayis. Seorang yang tidak berakal dan tidak memayis sukar dan tidak boleh menjadi mujtahid kerana berakal. Kerana seorang mujtahid itu perlu berakal, perlu memikirkan tentang isu yang berkaitan dengan ijtihad, perlu berakal. Yang kelima ialah mempunyai ciri-ciri orang yang teliti dalam membuat keputusan. Teliti adalah suatu ciri-ciri yang penting dalam seorang mujtahid kerana tanpa teliti tidak akan menghasilkan keputusan yang cemerlang. Jadi untuk menghasilkan fatwa dalam ijtihad yang berkesan ataupun yang mencapai matlamat perlu ketelitian. Yang keenam ialah mengetahui ilmu usul fiqh, hukum furu' serta faham maqasid syariah. Ketiga-tiga perkara ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh mujtahid untuk menghasilkan fatwa yang menepati hukum dan mencapai matlamat. Seterusnya, kita bagi kepada kaedah ijtihad. Apa yang saya pendapat daripada subjek ijtihad ini adalah cara untuk melakukan ijtihad. Terdapat tiga cara, terdapat tiga kaedah yang dilakukan untuk ijtihad. Pertama ialah tangkih al-manat. Yang kedua takhrij al-manat dan yang ketiga tahqiq al-manat. Apa yang dimaksudkan dengan tangkih al-manat? Tangkih al-manat ialah proses dalam mengeluarkan al-illah dalam suatu isu. Jadi menurut Al-Mawardi, beliau mentarifkan tangkih al-manat adalah sebagai proses ijtihad dalam mendapatkan illah yang mana syar'an mengikut hukum duniawi. Takhrij al-manat pula ialah proses mengeluarkan illah, di mana menurut Al-Ma'adi mendefinisikan takhrij al-manat adalah proses melakukan penelitian dalam mensabitkan illah hukum asal dengan menggunakan ra'i dan juga ijtihad. Manakala tahqiq al-manat ialah membezakan ataupun mengenal pasti illah dalam mentahqiq illah dengan sabit dengan nas atau ijma' atau istinbat pada kejadian atau permasalahan yang tidak terdapat pada nas. Seterusnya kita bagi kepada soalan kedua, iaitu syarat untuk berijtihad bagi isu-isu semasa berkaitan ekonomi dan kewangan Islam. Terdapat 5 syarat dalam berijtihad bagi isu semasa berkaitan ekonomi dan kewangan Islam di Indonesia. Yang pertama ialah pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam. Seorang yang ingin berijtihad dalam isu ekonomi dan kewangan Islam perlu mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hukum Islam, prinsip ekonomi serta aspek yang berkaitan dengan kewangan Islam. Ilmu ini boleh diperoleh melalui kajian yang insentif dan mendalam dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam. Yang kedua ialah penguasaan sumber hukum. Penguasaan sumber hukum seorang mujtahid, iaitu orang yang berijtihad, perlu mempunyai kefahaman yang kukuh tentang sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, ijma', qiyas dan sebagainya. Mereka juga harus mahir dalam literasi dan penyelidikan terkini ekonomi dan kewangan Islam. Yang ketiga ialah kesikapan dalam ijtihad. Seorang yang berijtihad adalah merupakan suatu proses yang kompleks yang memerlukan kecekapan dalam penerapan prinsip-prinsipnya. Seorang mujtahid perlu mempunyai kefahaman yang baik tentang metodologi ijtihad dan kebolehan menganalisis situasi ekonomi dan kewangan dengan teliti untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat ialah berhati-hati dan berwaspada. Dalam melaksanakan ijtihad, seorang mujtahid perlu berhati-hati dan sedar akan implikasi dan akibat daripada fatwa atau pendapat yang diberikan. Mereka harus mempertimbangkan faktor seperti impak ekonomi, keadilan sosial dan kemampuan dalam membuat keputusan mereka. Dan yang kelima dan terakhir adalah perundingan dengan ulama lain, iaitu berbincang dengan ulama lain. Seorang mujtahid tidak boleh berkata sendirian, bekerja sendirian ataupun melaksanakan ijtihad kerana ijtihad ini dilakukan secara berkumpulan, iaitu beramai-ramai. Adalah penting merujuk kepada ulama lain
memberi pengetahuan dan pengalaman dalam ekonomi dan kewangan Islam. Perbincangan dan pertukaran idea dengan ulama lain dapat membantu meluaskan kefahaman dan meningkatkan kualiti ijtihad. Soalan ketiga pula ialah kerangka ijtihad. Apakah kerangka ijtihad yang terdapat di Malaysia dan isu berkaitan ekonomi dan kewangan Islam? Terdapat 6 di sini saya jelaskan. Pertama ialah penasihat Majlis Nasihat Syariah, Syariah Advisor Council. Majlis ini terdiri daripada panel ulama yang pakar undang-undang Islam yang bertujuan untuk memberikan nasihat mengenai aspek syariah dalam isu-isu ekonomi dan kewangan. Majlis ini memainkan peranan penting dalam membentuk dan perkhidmatan kewangan Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ialah Bank Negara Malaysia, BNM. Bank Pusat Malaysia, BNM mempunyai peran penting dalam memantau dan mengawal sektor perbankan dan kewangan di Malaysia. BNM telah mewujudkan beberapa garis panduan dan piawai bagi institusi kewangan Islam untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasi mereka. Yang ketiga, Islamic Financial Service Act 2013, IFSA. IFSA merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia untuk menyediakan rangka kerja yang jelas bagi perbankan dan perkhidmatan kewangan Islam. Undang-undang ini memastikan pengalisian dan pematuhan syariah dalam sektor kewangan Islam di Malaysia. Seterusnya, Security Commission Malaysia, SC. SC bertanggungjawab dalam mengawal seluruh sektor pasaran modal di Malaysia. Mereka telah memperkenalkan garis panduan dan piawai bagi produk pasaran modal Islam termasuk sukuk bond Islam dan unit amanah Islam. Seterusnya, International Islamic Liquidity Management Corporation, IILM. IILM merupakan badan antarabangsa yang diasaskan oleh beberapa negara termasuk Malaysia untuk meluaskan likuiditi dalam sistem kewangan Islam. IILM memainkan peranan penting dalam menyediakan instrumen kewangan Islam yang likuid dan memastikan ketersediaan likuiditi yang mencukupi di pasaran kewangan Islam. Dan terakhir, kerangka ini memberikan panduan kepada piawai dalam memastikan operasi ekonomi kewangan Islam di Malaysia mematuhi prinsip-prinsip syariah. Mereka juga membantu membangun dalam memperkukuhkan sektor kewangan Islam, struktur kewangan negara Islam dengan menyediakan kestabilan dan kepercayaan dalam sistem kewangan. Jadi itu sahaja daripada saya dalam tugasan refleksi ijtihad ini. Terima kasih.